Apabila memperkatakan tentang puisi dan penyair wanita, nama Zurina Hassan memang tidak asing lagi sama ada dalam kalangan peminat maupun dalam kalangan pengkaji-pengkaji puisi Melayu moden. Zurina Hassan dilahirkan di Bakar Bata Alustar pada 13 Jun 1949. Beliau mendapat pendidikan awal secara formalnya di Sekolah Rendah Melayu Tikam Batu dan Sekolah Inggeris Sungai Layar Sungai Petani Kedah. Terusnya, beliau melanjutkan pengajian di University Sains Malaysia sehingga mendapat ijazah sarjana muda sastera pada tahun 1974 sehinggalah beliau berjaya memperoleh ijazah Doktor Falsafah Universiti Malaya pada tahun 2008. Zurina Hassan mula menulis semenjak masih kanak-kanak lagi di mana beliau mula menulis puisi-puisi untuk ruangan kanak-kanak di radio. Kerjaya beliau sebagai penyair ditandai apabila beliau mendapat gelaran Sasterawan Negara Malaysia yang ke-13 dan merupakan sasterawan wanita pertama yang mendapat gelaran tersebut. Sebelum ini, beliau juga pernah menerima hadiah penulisan Asia Tenggara SEA Wright Award pada tahun 2004, hadiah puisi Sun Tunpu, hadiah puisi Negara ASEAN pada tahun 2013. Hingga kini, Zurina Hassan telah menghasilkan 6 kumpulan puisi di mana beberapa buah puisinya telah memenangi hadiah sastera Perdana Malaysia, hadiah sastera dan sebagainya. Kejayaan dan sumbangan beliau telah diiktiraf oleh beberapa orang pengkritik dan sarjana kesusasteraan terkemuka termaksudlah Usman Awan dan juga Shannon Ahmad. Mereka bukan sahaja meletakkan Zurina Hassan sebagai penyair wanita yang penting tetapi juga membariskannya antara penyair utama Malaysia. Kemuncak ketokohan Zurina sebagai penyair terselah apabila beliau menerbitkan sebuah buku berjudul Menunggu Pesawat. Menunggu Pesawat merupakan kumpulan sajak karya sasterawan negara Zurina Hassan yang mengandungi 104 buah sajak. Kumpulan sajak ini dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama ialah sajak-sajak baru dan belum pernah tersiar, manakala bahagian kedua pula adalah sajak-sajak terdahulu yang dipetik daripada beberapa kumpulan puisi. Sajak yang dipilih oleh penulis membawa pelbagai tema, antaranya termasuklah kehidupan, kekeluargaan, nasihat, kerohanian dan juga pengalaman. Sajak Menunggu Pesawat menjadi judul kepada kumpulan sajak penyair kerana dapat menggamit perasaan pembaca bermonolog ke dalam diri tentang kepulangan atau keberangkatan. Penyair berupaya menyedarkan pembaca tentang takdir dan sesuatu ketentuan ilahi adalah pasti dan kita tidak berdaya menolaknya. Sajak-sajak Zurina menarik untuk dibincangkan kerana menggunakan bahasa yang bersahaja, iaitu dilihat lebih berbentuk prosai namun mengandungi maksud yang berlapis dan mengajak pembaca untuk terus mencernakannya ke dalam minda. Keistimewaan Zurina Hassan dalam menggauli setiap puisinya ialah jalan penceritaannya, iaitu mengambil alam sebagai aksara utama dan bersahaja dalam mengungkapkan peristiwa yang bermakna dan dapat menyentuh perasaan pembaca. Ini termaksudlah pemerhatiannya terhadap masyarakat sekitarnya. Zurina juga menggunakan peribahasa dan pembaca sudah pasti mengetahui maksud atau sindiran yang terkandung dalam sesebuah peribahasa. Ini menjelaskan lagi mesej yang ingin disampaikan dalam setiap sajaknya itu. Khadijah Hashim merupakan salah seorang penulis daripada penulis wanita yang paling aktif menghasilkan berbagai bentuk sastra kreatif. Beliau dilahirkan pada 20 April 1942 di Batu Pahat, Johor. Sebelum bergiat aktif dalam bidang penulisan, beliau pernah bekerja sebagai seorang guru di Johor dan menghasilkan skrip drama radio, seterusnya melibatkan diri dalam bidang kewartawanan di Utusan Melayu dan Berita Harian. Pengalaman yang ditimpa selama bertahun-tahun telah memberikan inspirasi dan cukup berharga. Dari situlah beliau mendapatkan idea dan mengumpul bahan-bahan untuk menghasilkan karya seperti cerpen, skrip drama radio, buku kanak-kanak, puisi dan rima. Hampir 11 tahun bergelumang dalam bidang kewartawanan, akhirnya Khadijah Hashim mengambil keputusan untuk menumpukan sepenuh perhatian dalam bidang penulisan sehingga berjaya membuka sebuah syarikat penerbitan iaitu KIP Publishing and Distributor Sendirian Berhad. Sepanjang pembabitan dalam bidang penulisan, Khadijah Hashim pernah memenangi Anugerah Mobil Mabapa Award Kesusasteraan Kanak-kanak, Anugerah Penulis Asia Tenggara SEA Wright Award dan salah satu karya novelnya juga pernah tercalon untuk Anugerah Kesusasteraan Dublik Impact International pada tahun 1997. Terdapat banyak karya yang telah dihasilkan oleh Khadijah Hashim, tetapi antara salah satu karya beliau yang menarik minat saya ialah Sajak Masih Lagi Ibu.
Sajak 26 baris yang tidak berperangan ini bertemakan kerinduan seorang anak terhadap ibunya yang telah pergi menghadap Ilahi. Penulis menggambarkan walaupun ibunya telah lama meninggal dunia, namun kasih terhadap ibunya tidak pernah padam. Bahkan setiap kenangan bersama ibunya masih diingati sehingga kini. Selain itu juga, penulis berasa kesal kerana kemewahan yang dikecapinya kini tidak dapat dikongsi bersama ibunya sebagai tanda membalas budi. Buktinya di dalam baris 13 hingga 16. Sekiranya dianalisis secara mendalam, penggunaan sinkop dan anafora banyak digunakan di dalam sajak ini. Contohnya, penggunaan sinkop pada baris ke-22 iaitu kasihmu menemaniku pada saat ku dicabar. Manakala penggunaan anafora pula dapat dilihat di dalam baris 10 hingga 12. Seterusnya adalah tentang salah seorang karya yang dihasilkan oleh Noraini Muhammad dalam karya sajak bertajuk Mengutik Syahdu, di mana dalam karya tersebut terdapat beberapa mesej yang telah diterapkan oleh beliau. Dan sebelum kita pergi selanjutnya, terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang sedikit tentang latar belakang beliau. Beliau merupakan penyair wanita Malaysia yang terdiri daripada seorang anak kelahiran Terengganu iaitu bernama Noraini Muhammad yang dilahirkan pada tahun 1949. Beliau dikenali sebagai tokoh terkemuka penyair moden wanita di Terengganu menurut tokoh akademik iaitu Dr. Syafiee Abu Bakar. Dan pelibatan beliau ini tidak asing lagi kerana beliau amat minat dalam penulisan iaitu sejak di peringkat sekolah menengah lagi, di mana beliau telah mengikuti kegiatan Persatuan Sastrawan Terengganu iaitu Pelita yang mendapat bimbingan daripada seorang penyair terkenal iaitu Tengku Alias Taib. Seterusnya adalah salah satu contoh puisi pertama yang mendapat tempat dalam penerbitan hasil daripada karya beliau iaitu yang diterbitkan dalam Mastika Disember 1967 bertajuk judul Kepada Gadis Yang Tempang dan sebagainya lagi. Namun begitu, pada tahun 1970-an iaitu merupakan zaman Prof. Philip Noraini, di mana beliau telah memenangi dalam Hadiah Sastra Malaysia pada tahun 1971 iaitu hasil daripada kualiti karyanya yang begitu unik sehingga dinobatkan sebagai pemenang. Namun dalam konteks perbincangan ini terdapat salah satu sajak beliau yang akan difokuskan iaitu yang telah disebutkan bertajuk Mengutip Syahdu, di mana dalam karya tersebut terdiri daripada 13 baris sajak yang menjadi kekuatan karya tersebut. Jika dilihat dalam karya tersebut, frasa syahdu tidak langsung ditemui. Hal ini jelas menunjukkan bahawa frasa tersebut begitu abstrak dan suatu metafora yang ingin disampaikan kepada pembaca. Namun, secara umumnya, sajak Mengutik Syahdu ini begitu unik jika dihayati kerana ianya mempunyai mesej yang jelas dengan memberi gambaran mengenai penyerahan diri makhluk kepada Al-Khaliq iaitu pencipta dengan keyakinan yang penuh dan menyeluruh. Jelaslah, mesej dalam karya tersebut akan mampu memberi suatu kesedaran kepada pembaca tentang keyakinan terhadap pencipta, di mana keyakinan tersebut penting kerana ianya dapat menjadikan kualiti kehidupan seseorang manusia lebih diberkati. Secara umumnya mesej yang disampaikan dalam karya ini lebih kepada bentuk nilai-nilai spiritual. Baiklah, kita ke penyair yang seterusnya ialah Siti Zainul Ismail. Menyentuh sedikit latar belakang beliau. Beliau merupakan Datuk Dr. Siti Zainul Ismail yang telah lahir pada 18 Disember 1949 di Gombak, Kuala Lumpur. Beliau juga ialah seorang pengarang, pengkaji seni budaya warisan Melayu, seniman, penyair, pelukis Malaysia dan tokoh sastrawan negara yang ke-14.
Pada September 2019, beliau telah dinobatkan sebagai sastrawan negara yang ke-14 di Malaysia. Selama ini, penyair kelahiran 18 Disember 1949 ini menjadikan Aceh sebagai negara keduanya setelah Malaysia, dan beliau juga telah menghasilkan 3 novel, 10 kumpulan cerpen, 20 kumpulan puisi dan 7 antologi cerpen. Saya memilih sajak beliau yang berjudul Usia. Tema sajak usia ini ialah tentang kematangan seorang gadis dengan kepercayaan kepada kekuasaan Allah terhadap hamba-Nya. Persoalan pertama yang boleh didapati dalam sajak ini adalah dengan membina harapan, redha dengan apa-apa akan Allah berikan dan juga menjemput kedatangan kematangannya. Persoalan yang kedua boleh didapati dalam sajak ini adalah semakin gadis itu mendewasa, kebijaksanaannya bertambah dan juga penyajak mengingatkan agar dalam mengharungi pengalaman itu agar kita tidak menyalahgunakan kelebihan yang terdapat dalam diri kita. Persoalan yang ketiga pula yang boleh didapati dalam sajak ini ialah tanpa kehendak Allah SWT kita tidak akan dapat hidup dan melihat dunia dan juga mengenai maut atau kematian. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada penyair Siti Zaliha Muhammad Hashim. Okey, serba sedikit latar belakang mengenai Siti Zaliha Muhammad Hashim. Okey, beliau telah dilahirkan di Taiping, Perak pada 6 November 1953. Okey, beliau merupakan lepasan ijazah Sebaran Am Penyiaran dari UiTM dan ijazah Sarjana Komunikasi dari University of Leeds, United Kingdom. Okey, beliau pernah bertugas di RTM dan Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DBP. Okey, beliau juga telah menulis dalam pelbagai genre, antaranya ialah puisi, cerpen, novel, pantun, syair, skrip drama TV, lirik lagu dan juga rancangan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada sajak yang telah dicipta oleh Siti Zaliha Muhammad Hashim iaitu mengenai sajak bintang. Tema sajak bintang ni sebenarnya adalah mengisahkan tentang kasih sayang yang utuh antara anak dan ibu bapanya. Kasih sayang ibu terhadap anak-anak yang dipuja sebagai bintang hati mereka dan tidak dapat dibandingkan dengan apa-apa sekalipun. Okey, baik. Sajak bintang ni telah memberikan pengajaran dan juga memperlihatkan nilai di mana penyajak ingin memberitahu kepada kita semua bahawa kita hendaklah bertanggungjawab membahagikan ibu dan ayah pada setiap masa. Baik, di sini penyajak ingin menghadiahkan bintang di langit kepada ayah dan ibunya agar mereka berasa gembira dan bahagia. Baik, seterusnya kita hendaklah memupuk nilai kasih sayang dalam kalangan ahli keluarga kita dan kita mestilah merendah diri dengan keagungan dan kehebatan Tuhan mencipta alam semesta ini. Okey, baik, daripada sajak bintang ni, kita dapat melihat bahawa sajak ini sebenarnya dia bernada romantik kerana penyajak ingin melahirkan rasa kasih sayang dan tanggungjawab untuk membahagikan ibu dan ayahnya. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.